Baik, Audio, seperti yang dijanjikan sekarang kita bersama dalam segmen satu lagi wawancara kita, iaitu mengenai dengan sambutan Hari Pengakap 2021 ya. Jadi mungkin Intan ingin mengenalkan tetamu kita Ya, bersama Alhamdulillah di studio. Isa. Hari ini kita telah mengundang dua orang tetamu undangan kita dan kita perkenalkan sebelah sisi is iaitu Yang Mulia Skip Haji Matusin bin Orang Kaya Surah Haji Tuba yang di-Pertua Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam, dan bersama dengan Tuan Haji Matusin iaitu Yang Mulia Tuan Skip Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Terima kasih. Ya. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, jadi Tuan, kita berbicara mengenai dengan sambutannya Hari Pengakap 2021 ini. Jadi mungkin boleh yang di-Pertua untuk menerangkan sedikit mengenai dengan sejarah dan juga latar belakang sambutan Hari Pengakap. Apakah tujuan dan juga matlamatnya? Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Milestones Persekutuan Pengangkap Negara Darussalam ini itu perjalanannya sudah jauh. Ya. Kalau kita dilihat dari awal penubuhannya sekitar tahun 1930-an, khususnya tahun 1933 dapat didetek tarikh tahun itu, maka pertubuhan ini sudah wujud. Di Pulau Puri di Negara Darussalam ini ada salah seorang guru yang baru selesai menjalani kursus di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim Perak dan bertugas di Sekolah Melayu Pemancar Ramah kalau saya tidak silap dan menubuhkan pasukan pengangkap. Beliau adalah Cikgu Marsal bin Maun dan setelah itu beliau juga telah pun dilantik sebagai Menteri Besar kita di Negara Darussalam. Jadi sejak itu maka pertubuhan pengangkap telah mulai bertapak. Jadi proses satu berlarutan dan signifikannya kesinambungan kepada sambutan pengangkap ni ya, sebelum kita mengadakan pada tahun 1976 kita ni pertubuhan pengangkap ini telah pun menjadi ahli bersekutu di dalam pertubuhan pengangkap sedunia. Jadi jauh daripada 1933 1976 barutah kita ini menjadi ahli yang bersekutu. Tapi dengan berkat usaha kepimpinan yang terdahulu, maka pertubuhan pengangkap di Negara Darussalam ini pada 1 Julai 1981 telah pun diterima menjadi ahli penuh Persekutuan Pengangkap Sedunia yang bertempat di Dakar, Senegal, bersempena dengan persidangan pengangkap sedunia yang ke-29. Jadi pada masa itu kita ni pertubuhan pengangkap Negara Darussalam diterima menjadi ahli penuh. Maka menjadi ahli penuh yang ke-117, Jadi sejak itu kita ni mengambil satu sukut baik sebagai suatu momentum yang sangat bermakna kepada Persekutuan Pengangkap. Diterima menjadi ahli penuh Persekutuan Pengangkap Sedunia. Dan itu bukanlah suatu perkara yang kebetulan, tetapi ia melalui proses yang terlalu panjang. Bayangkan saja, dari tahun 76 membawa tahun 81, baru kita ini diterima menjadi ahli penuh. Setelah kita ini baru diterima menjadi ahli bersekutu. Maka signifikannya terlalu tinggi kepada Persekutuan Pengangkap. Oleh yang demikian, maka Persekutuan Pengangkap Negara Darussalam ini kita ini lihat telah mengadakan sebutan-sebutan Hari Pengangkap namanya itu disempurnakan, memperingati kita ini Persekutuan Pengangkap ini diterima menjadi ahli pengangkap sedunia. Itu sebabnya Hari Pengangkap itu pada tahun 2021 ini kita ini sebut sebutan Hari Pengangkap ke-40 karena 40 tahun sudah bertahnya Pak. Yeah. Jadi Persekutuan Pengangkap ini menjadi ahli pengangkap sedunia tu. Jadi ini cerita yang sudah kita ni dapati dan menjadi asas untuk kita ni mengadakan sebutan. Tapi mungkin ada orang menyoal, mengapa dah 1 hari bulan sedangkan kita ni 1 hari bulan itu kita ni kena terima menjadi ahli pengangkap sedunia. Sebabnya 1 hari bulan itu kadang-kadang jatuhnya masa saya bekerja, masa saya bersekolah. Jadi bolehlah kita ditunda kepada hari-hari di mana ahli-ahli kita ini benar-benar lapang. Misalnya hari Jumat atau misalnya hari Sabtu ataupun hari Ahad. Itu sebabnya jarang diadakan tepat 1 hari bulan. Itu aja jarang tuh, bukan jarang, mungkin tidak ada lah, ada sebab-sebab yang tertentu
mungkin bertembung dengan acara-acara kenegaraan pada misal, jadi atas sebabnya. Jadi tahun ini maka macam itulah sebabnya. Kalau kan dikira esok betul 1 hari bulan bah. Tapi tidak apalah, tarikhnya kita ini tentukan sudah kepada satu tarikh yang tentukan mungkin akan disebut oleh Ketua Pesuruhjaya nanti. Jadi tujuan kita ini mengadakan itu salah satu di antaranya selain daripada sempena dan memperingati, tapi ia merupakan suatu catatan sejarah itu terus kita ni kenang, dan menjadi motivasi kebanggaan kepada kita ni ahli pengakap khususnya dan kepada masyarakat negara Brunei Darussalam, terutamanya NGO lain, bahawa kita ni negara Brunei ni walaupun yalah biasalah kalau orang menyebut damit, saiz damit dan sebagainya, tetapi kita ni masih mampu menempatkan diri kita ni itu di persada dunia, bukan lagi di rantau Asia Pasifik, bukan lagi di peringkat ASEAN, bukan lagi di peringkat Borneo, tapi di dunia. Jadi ini satu perkara yang sangat besar maknanya kepada Persekutuan Pengakap. Jadi ia menjadikan satu peningkatan image kita ni. Kemudian menjadikan satu kebanggaan kita ni. Dan perlu kita ni kenang. Jadi ahli-ahli pengakap patut berbangga. Jadi kebanggaan itu kita ni zahirkan dengan kita ni mengadakan sebutan Hari Pengakap. Cuma bezanya perisiannya saja. Namanya tetap sama tapi bezanya saja. Jadi ini menjadikan motivasi juga kepada orang-orang kita ni, belia-belia kita ni yang mungkin pada asalnya tu minatnya sedikit baru. Dari puluhan penuh minatnya tu, maka ia boleh diangkat minat itu setelah melihat kita ni akan mengadakan dan ia di pelbagai. Jadi mungkin daripada 40 kali mengadakan pada misal, tahun lepas, 2 tahun lepas ya, sebab Pak COVID ini kita ditangguh. Betul. Kita ditangguh tu jadi tanyakan tu, anda dapat tu dibuat apa-apa. Jadi tahun ini kita dibuat. Jadi mungkin ada tersatik di hati orang-orang yang memasuki pengakapan itu, sebabnya ada disebabkan sambutan di pengakapan ini. Pelbagaian aktiviti yang pernah kita lihatkan, kita dipamerkan itu. Jadi inilah, kalau kita ini melihat bahawa rentetan daripada milestones yang saya nyatakan itu, maka wujudnya sambutan di pengakap dan kita dikekalkan, dan insya-Allah mudah-mudahan kepimpinan-kepimpinan selepas kita ini nanti akan meneruskan legasi ini dengan perisian yang lebih menarik lagi, lebih mencabar lagi, lebih signifikan lagi, dan lebih bermakna lagi, dan macam-macam lagi lebih-lebihnya lah. Karena kita ni cuma tinggal 12 tahun saja lagi akan 100 tahun berpengakap di negara Brunei Darussalam. Ini harus kita lihat bahawa milestone itu sangat memainkan peranan penting untuk kita ini membuat sesuatu acara. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi sejak 1991 telah pun diterapkan di Brunei dan pada tahun ini memasuki 40 tahun. Ya, sambutan Hari Pengakap. Jadi kita akan beralih kepada Yang Mulia Tuan Skip Haji Awang Badar. Ya, untuk tapi sebelum kita bersama dengan Yang Mulia Skip Haji Awang Badar, kita ingin mengetahui sedikit tuan ya. Secara keseluruhannya ya, sedikit saja, secara keseluruhannya berapakah ahli pengakap kita di keempat-empat daerah? Keseluruhan. Sedikit saja. Saya ambil antara 2019 dan 2020. Itu sajalah tekniknya. Kita ada signifikannya, yaitu pada tahun Disember 2019 kita mempunyai keahlian 1.215 orang. 1.215. Tapi tahun 2020 meningkat. Desember kita meningkat kepada 1.771, bermakna 556 peningkatan keahlian kita ni dalam tempoh setahun itu. Jadi ini signifikannya di yang usaha-usaha yang dibuat itu termasuk sambutan di pengakapan ini, maka terdapatnya peningkatan itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang kita bersama dengan tuan ya, bersama dengan Skip Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, merupakan Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Dan tuan, kita ingin mengetahui bilakah sambutan Hari Pengakap tersebut dan apakah atau cara sambutan tersebut? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insya-Allah Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam akan mengadakan sambutan Hari Pengakap pada tahun ini, insya-Allah pada tanggal 3 hari bulan Julai, iaitu bersamaan dengan hari Sabtu, yang bertempat di tingkat 5 Dewan Serbaguna Bangunan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam di kilometer 6 Jalan Gadong. Dan seperti yang telah ditetapkan dan dirancang, atau cara majlis itu seawal bermula jam 7 pagi, bahawa jawatan ahli, jawatan kuasa, ahli-ahli pengakap, pesuruhjaya dan ahli-ahli yang terlibat, serta ahli-ahli majlis pengakap daerah dan juga majlis pengakap kebangsaan akan berada di tempat yang telah dihaskan. Dan insya-Allah jam 8.30 pagi pula jemputan-jemputan khas, undang-undangan khas akan mula tiba
Dan insya-Allah pada jam 9 pagi tetamu kehormat majlis, iaitu insya-Allah tamu kita ialah keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kabah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wadaulah, ya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga selaku Ketua Pengakap. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Muda akan dialulukan oleh jawatan kuasa yang diketuai oleh Yang di-Pertua di bangunan pengakap, dan Yang di-Pertua seterusnya akan menyunjung Duli Yang Teramat Mulia untuk naik ke Dewan Serbaguna yang mana majlis akan diadakan, iaitu di tingkat 5. Dan apabila Duli Yang Teramat Mulia sudah berada di tempat yang dikhaskan, di atas pentas yang telah dihaskan, jadi lagu kebangsaan akan dikumandangkan dan orang ramai dan jemputan-jemputan serta pengakap-pengakap semua akan berdiri serta menyanyikan lagu kebangsaan. Dan apabila tamu kehormat majlis Duli Yang Teramat Mulia telah pun duduk di tempat yang dihaskan, jadi Yang di-Pertua Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam akan menyunjung sabda perkenan untuk memulakan majlis pada pagi itu. Dan insya-Allah majlis akan dibacakan akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan seterusnya doa. Setelah selesai doa dan juga bacaan Al-Fatihah dan doa tadi, majlis akan diteruskan dengan acara ikrar Persediaan Pengakap oleh salah seorang pemimpin yang terpilih. Dan pada masa ini juga pasukan-pasukan pengakap semua akan berdiri dan akan mengangkat tangan secara untuk membuat melepaskan ikrar. Dan selepas saja ikrar dilepaskan, maka Yang di-Pertua akan membuat sembah alu-aluan di majlis tersebut. Sebaik-baik saja selesai sembah aluan daripada Yang di-Pertua, maka masa yang dinanti-nantikan itu telah pun akan tiba, iaitu sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kabah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Pengiran Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wadaulah, iaitu Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Ketua Pengakap. Acara diteruskan lagi setelah selesai sabda Duli Yang Teramat Mulia. Satu persembahan lagu tema pengakap akan dipersembahkan oleh gabungan pengakap-pengakap tunas, pengakap muda, remaja dan pengakap kelana. Dan apabila persembahan itu selesai, maka majlis acara yang dinantikan oleh pengakap akan mula dijalankan, iaitu majlis penyempurnaan pengurniaan pingat-pingat kepada pemimpin-pemimpin Pesuruhjaya dan juga individu yang memberikan sumbangan dan juga bakti kepada Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Dan ini lebih kurang dalam 90 orang yang akan terlibat. Dan sebelum itu Yang di-Pertua telah menyunjung Duli Yang Teramat Mulia untuk turun ke pentas yang khas bagi penyampaian pingat-pingat, sijil-sijil dan juga waran-waran dan juga pingat-pingat dan lancar-lancar itu. Jadi Yang di-Pertua menyunjung untuk Duli Yang Teramat Mulia untuk turun ke pentas yang dihaskan. Jadi dimulakan dengan penyampaian pingat-pingat. Okay. Dan penerima pingat-pingat ini akan menerima secara berkumpulan 4 orang sekali ini, dan untuk mencepatkan proses masa yang kita ni target itu, iaitu semua acara, kerana acara itu semua kita ni akan jalankan dalam masa tempoh kurang dari 2 jam insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi selesai daripada penyampaian pingat-pingat, maka seterusnya ialah penyampaian waran-waran perlentikan kepada Pesuruhjaya dan juga penolong Pesuruhjaya di peringkat kebangsaan dan juga peringkat daerah, yang mana bagi acara ini Ketua Pesuruhjaya akan menyunjung pengurnian itu
sebagai mewakili kepada 66 orang Pesuruhjaya yang akan menerima waran-waran pelantikan itu. Dan selesai daripada penyampaian waran-waran, ia akan diteruskan dengan penyampaian sijil-sijil penghargaan kepada pengetua-pengetua dan guru-guru besar yang mempunyai pasukan pengakap di sekolahnya dan juga aktif dalam melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang telah dikendalikan oleh Persatuan Pengakap sama ada di peringkat dalam negeri ataupun luar negeri. Ya. Dan seterusnya acara berikutnya ialah anugerah Bidan Pawal. Itu rencana Bidan Pawal. Sebelum itu juga yang untuk maklumannya bersama bahawa penyampaian sijil penghargaan tadi akan dijunjung pengundiannya oleh pengarah Jabatan Ko-Curriculum kerana ada 31 buah sekolah yang akan terlibat, jadi hanya akan dijunjung pengundiannya oleh pengarah Jabatan Ko-Curriculum. Ya. Dan acara seterusnya ialah anugerah Bidan Pawal yang mana akan melibatkan seramai 12 orang pengakap-pengakap Kelana yang telah lulus dalam ujian-ujian yang telah dijalankan oleh Persatuan Pengakap, dan ini juga akan dijunjung pengurniaannya oleh Pesuruhjaya Ibu Pejabat bahagian Pengakap Kelana. Dan sebaik-baik saya selesai penyampaian rencana Bidan Pawal ini, yang di-Pertua akan menjunjung sekali lagi untuk Duli Parlimen Muda untuk naik ke atas pentas yang dihaskan tadi, dan di sana nanti penyampaian pesambah kepada beliau yang terhormat mulia oleh Persatuan Pengakap Negara Darussalam yang akan dipersembahkan oleh yang di-Pertua sendiri. Dan selepas itu apabila saya selesai penyampaian pesambah tadi, lagu kebangsaan akan dibunyikan. Dan semua jemputan ahli-ahli yang ada di sana akan berdiri dan melakukan lagu kebangsaan, menyanyikan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Iya. Dan selesai saja, sebaik-baik saja selesai lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan, maka yang di-Pertua sekali lagi menjunjung tamu kehormat majlis yang terhormat mulia untuk berangkat ke bilik santap yang dihaskan, dan begitu juga jemputan-jemputan lain akan bergerak ke tempat-tempat menikmati jamuan ringan. Ya. Sementara peserta-peserta yang telah menerima pingat-pingat pengakap, menerima waran-waran pelantikan dan sijil-sijil penghargaan serta lancana Bidan Pawal tadi akan bergerak terus ke bahagian bawah bangunan untuk nanti menyediakan tempat bergambar ramai bersama beliau yang nanti bila selesai santap. Dan bila selesai santap saja daripada yang di-Pertua sekali lagi akan menjunjung Duli Yang Terhormat Mulia untuk bergerak ke tempat bergambar ramai yang dihaskan di bahagian bawah bangunan. Dan selesai bergambar, insya-Allah bila Duli Yang Terhormat Mulia berangkat balik, maka selesailah, sempurnalah majlis kami pada hari itu. Demikian Ya, alhamdulillah. acara yang kita ni buat pada kita. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah antara acara yang akan diadakan nanti ya pada 3 hari bulan Julai ini. Jadi kita akan beralih kepada Yang Mulia Tuan Skip Haji Maitu Sen. Jadi Tuan ya, mengenai dengan apakah antara kesan ataupun nilai tambah sambutan Hari Pengangkap terhadap rancangan strategik Persekutuan Pengangkap Negara Darussalam pada tahun 2014 hingga 2024. Ya, alhamdulillah. Menyebut pasal rancangan strategik, kita ini memang mempunyai satu program rancangan strategik Persekutuan Pengakap 2014-2024. Jadi salah satu di antaranya adalah yang melibatkan bahagian kegiatan, keahlian dan latihan dan juga pemimpin-pemimpin pengakap dewasa. Jadi di sana kita ni mengambil perhatian untuk tindakan action plan-nya adalah memberikan apresiasi, pengiktirafan, penghargaan dan pengiktirafan kepada kepimpinan-kepimpinan dan ahli-ahli pengakap petani. Jadi dalam hubungan kita ini mengadakan pada tahun ini, maka seperti dinyatakan oleh Ketua Pesuruhjaya tadi, salah satu acara adalah pengurniaan pingat-pingat, pengurniaan waran-waran dan juga sijil-sijil kepada pengetua dan guru-guru besar dan juga kepada pengakap Kelana. Jadi keempat-empat bahagian itu nanti kalau kata dilihat adalah merupakan suatu
apresiasi, penghargaan Ya. dan pengiktirafan. Penghargaan kepada penerima pingat. Kita ni menghargai usaha-usaha diorang. Dan juga mengiktiraf kepada mereka yang berusaha dan berjaya untuk diberikan tugas dan tanggungjawab yang begitu tinggi, iaitu menjadi pesuruhjaya dan timbalan pesuruhjaya. Jadi penghargaan dan pengiktirafan. Begitu juga sekolah-sekolah, karena ratusan sekolah yang berdaftar dengan Persekutuan Pengakap, maka kita ni dapat memilih setakat ini 31 yang mempunyai keahlian yang aktif sepanjang tahun. Jadi ini juga penghargaan kita ni, dan kita ni juga mengiktiraf di orang itu. Dan begitu juga anugerah Badan Pawal 12 orang itu yang telah lulus untuk mengikuti ujian-ujian yang tertentu. Nah, dalam strategic planning terdapat perkara itu untuk kita ni memberikan penghargaan, apresiasi, pengiktirafan dan seumpamanya. Jadi di sini ada suatu pencapaian, pencapaian daripada strategic planning itu kita ni buat dan kita laksanakan action plan-nya itu dalam majlis itu. Dan yang paling ketara lagi tadi ada perkembangan ahliat itu tadi yang saya nyatakan itu. Jadi disebut awal bahwa peningkatan keahlian kita ni. Ini satu perkara yang sangat kritikal arah Persekutuan Pengakap. Bukan mudah, bukan mudah. Orang akan melihat mudah. Menyebut tentang perkara ini, mengapa ada satu keistimewaan dalam Persekutuan Pengakap. Kerana pengambilan ahlinya tu, ia bukanlah macam kata ni proses yang biasa seperti lain. Misalnya mesti umurnya begini, syaratnya untuk jadi ahli begini. Pengakap, ya direct entry, bebas. Kita ni pilih. Budak-budak ada section budak-budaknya. Remaja ada section pengakap remajanya. Kelana ada kelananya, orang tua-tua pun ada juga, orang dewasa pun ada juga. Adult and scouting. Jadi direct entry itu ada bah. Ini perbezaan kita ni dengan NGO yang lain. Jadi kalau siapa menyoal kita ni, iya kami mau kan jadi pengakap, tapi kami ni Tuhan sudah dalam 60 tahun, boleh ke anda? Yes. Ya boleh. Bagi peringkat lah. Ya, sebabnya kita ni ada level-level itu. Direct entry itu ada, Pak. Ini keistimewaan. Jadi, inilah yang menjadi kempen kami ni. Kempen kami. Tapi Alhamdulillah sekarang kita dapat menubuhkan satu section yang terkini. Sama juga dalam melalui rancangan strategik, iaitu BPGIL. BPGIL itu orang yang berumur sudah juga ni, kalau ibaratnya kata ni, tanggal je sudah tali pusat. Artinya, berumur sudah tu. Section apa tu kita? BPG. Artinya orang-orang yang dewasa lah, orang dewasa yang setelah bersara, tidak lagi jadi pemimpin. Jadi dua orang itu kira bekas-bekas pemimpin lah. Jadi umur sudah lanjut. Jadi diberi peluang lagi untuk itu. Jadi kita tubuhkan satu section itu BPG. Jadi ini bermakna bahwa rancangan strategik kita itu memberikan ruang untuk tadi berpikir, merancang dan membuat tindakan. Alhamdulillah. Jadi ada kaitan dengan dengan apa namanya ni, sebutan dari pengakapan ni, package kita ni melihat bahawa adalah beberapa perkara itu yang sudah menciptakan meningkatkan image, pencapaian Persekutuan Pengakap itu dapat diselitkan di dalam di dalam sebutan nanti. Dan yang lebih utama ialah komitmen daripada kepimpinan teratas kita ni, iaitu Chief Scout kita ni, Ketua Pengakap kita ni berkenan untuk berangkat, insyaAllah, dan kerabat diraja sendiri ada lagi yang akan menyertai keberangkatan itu. Jadi ini satu penghargaan yang sangat tinggi dan besar kepada Persekutuan Pengakap dan juga menunjukkan keprihatinan pihak kepimpinan kita itu. Jadi alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Jadi sambutan Hari Pengakap 2021 ini akan diadakan nanti pada 3 Julai ya. 2001 iaitu pada hari Sabtu di tingkat 5 bangunan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Kompleks Pengakap Jalan Gadong ya, betul tuan? Baik, sebagai sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, mungkin ada saranan ataupun harapan daripada pihak tuan sendiri. Silakan. Ya, alhamdulillah kita pendek saja untuk disampaikan. Pertama sekali kita mengharapkan kehadiran ahli-ahli pengakap dan para jemputan yang sudah pun diundang untuk sama-sama memeriahkan majlis itu satu perkara dan adalah mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi itu penting. Dan yang keduanya kepada kepimpinan-kepimpinan pengakap, kita ini berharap sambutan Hari Pengakap ini adalah satu perlembagaan kejayaan dan kebanggaan kita ni, Maka marilah sama-sama kita terjemahkan melalui
perlakuan, tindakan-tindakan, usaha-usaha kita ini untuk meningkatkan lagi image dan pencapaian pengakap itu. Dan yang ketiga, seruan kita ini ialah kepada pemimpin-pemimpin muda. Karena apa? Pemimpin-pemimpin muda, pengakap khususnya dan yang lain pun sama juga adalah pelapis kepimpinan. Belajarlah, carilah ilmu, mantapkan diri untuk mengambil tampuk kepimpinan di dalam persekutuan pengakapan ini khususnya. Karena kami ini kalau akan dilihat sunnah oleta, bahasa Kadayan itu, lambat launnya juga, jadi kita ini akan berundur. Jadi sampai bila kita ini akan di sana? Memang orang muda, lengkapkan diri, penuhkan ilmu, pengalaman dan seumpamanya keyakinan tinggi, maka silakan. Kita ini akan menyerahkan kepada kepimpinan muda. Tapi jangan terlampau lama. Nah, tadi sudah hampir kepada 100 tahun berpangkap di negara Darussalam. It's a high time yang kata ini untuk kepimpinan muda itu berada di tampuk kepimpinan persekutuan pengakap itu. Tapi we are there now, belum lagi dapat kami serahkan. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, mudah-mudahan akan ada punggu ke hadapan pemimpin-pemimpin belia itu mengganti kita nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itu dia. Terima kasih Tuan. Sekali lagi kita ucapkan itu kepada kedua tetamu kita Yang Mulia Skip Haji Matusin bin Orang Kaya Surah Haji Tuba merupakan Yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dan juga bersama dengan Yang Mulia Skip Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali merupakan Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Terima kasih sekali lagi dapat kami ucapkan ya.